dipimpin oleh Al-Fadil Major Ustaz Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab kita hari ini Al-Muhimmah. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan pada Fadil Ustaz dengan penuh takzim. Persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'd. Seperti Puan Ann selaku moderator kita pada malam ni, terlupa juga Puan Rasniati Mansur selaku pengerusi JNI, terlupa juga staf-staf kepimpinan dan pentadbiran JNI, terlupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, hajah-hajah, bonda-bonda panggilan dan semuanya yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah serta dimuliakan oleh Allah hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Muhimmah kita, iaitu pada muka surat pada tempat yang ke mana? Tempat mana? Siapa tulis? Siapa tulis? Surat 12. 12 ke 11? 12. 12. Cuba baca. Yang nombor 3 tu ke? Maka Ya, Cuba baca. dan bersungguh tu Ustaz. Dan bersungguh, Ustaz berjawi betul itu ni Melayu punya. Dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya. Jumpa tak? Tak jumpa lah. Dan demikian lagi. Jap. Atas lagi. Atas lagi tu ambil yang besar-besar ni, yang puan-puan yang besar Quran seperti ni Ustaz. Maka bersabda ia, tidak patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi manusia, dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh ia akan perempuan itu bahawa ia sujud ia bagi suaminya. Itu dah baca. Ustaz bawah-bawah sikit. Bagi. Nombor 1 kan dia ada tulis tu, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Nombor 3 tu lah. 3 tu. Dan telah berkata oleh setengah ulama' tu. Setengah ulama' tu ada 1, 2, 3. Sambung. Jumpa? Dan warid, cuba tengok saya baca. Dan warid pula daripada Nabi SAW, sesungguhnya bersabda ia meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang berterbangan dan pada hawak dan segala ikan di dalam air dan segala malaikat yang pada langit yang matahari. Tu dia. Okey, jumpa dah. Benar. Keduanya dan ketiga, orang yang mabuk tu bukan? Nombor 3. Yang mabuk tu nombor berapa? Cuba tengok. Mabuk tu. Mana ada Ustaz? Yang mabuk tu dia wajib tu perempuan mengekali malu tu lah daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Pula mengikut bagi suruhan dan dia diam tak kala berkata suaminya, dan berdiri tak kala datangnya dan tak kala keluarnya, dan mendatangkan diri atas suaminya. Okey, nak tidur yang tu. Dengar Ustaz baca. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya. Betul. Betul. Yang tu yang bersatu. Dan wajiblah pula mengikut dan sungguh-sungguhnya membaikkan bau mulutnya. Itu. Yang tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Mengajar kitab ni bukan satu tempat ni, 5 tempat. Jadi tak tahu mana.
Semua bakat. Semua bakat nak dengar kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya, dan mengekali perhiasan tak sekala hadirnya, dan meninggalkan perhiasan pada ketika raibnya. Ini dituntut kepada kita. Kalau suami ada, kekalkan dan mempercantikkan bau mulut kita. Janganlah bau jering, janganlah bau pelik-pelik yang tak sepatutnya bau. Bau yang bagi wangi, menarik perhatian dia. Itu disuruh oleh agama. Benda yang kita sebut ni disuruh oleh agama. Bukan disuruh oleh siapa-siapa, oleh agama suruh. Memperbaikkan begitu. Bahkan mendapat pahala, semua benda-benda macam tu. Dalam masa yang sama, dia kata, dan mengekali perhiasan tak sekala hadirnya. Kalau kita ada perhiasan, waktu dia ada tu pakai, habis semua. Yang mana yang dia beli daripada tunang tu, pakai habis semua. Pakai habis semua. Bubur kat Subang, bubur kat Subang, bubur kat hidung. Kalau ada lah hidung, tapi tak elok lah hidung. Macam hal darwah. Jadi maknanya pakailah. Rantai tangan, rantai kaki, gelang tangan, gelang kaki. Pakai semua. Biar bunyi macam kucing. Ting, 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 ting. Dia tahu bini dia kat mana. Cantik lah macam tu. Ting, 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 ting. Oh, masuk tandas. Keluar. Ting, 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 ting. Oh, dapur pula. Oh, itu. Dia duduk kat depan, duduk tengok TV. Tetapi perhiasan yang dipakai oleh isterinya itu dapat didengari dan dapat disyaki oleh seorang suami yang berada di rumah ketika itu. Jadi maknanya itu disuruh. Pakai perhiasan cantik-cantik. Kalau tak mau pakai perhiasan cantik-cantik pun pakai baju cantik-cantik lah. Jadi cantik. Baju kelawar yang baru, baju kelawar yang bersih. Ni baju kelawar macam kelawar sungguh. Itu memang bahaya tu. Baju kelawar macam kelawar sungguh. Macam mana? Baju kelawar macam kelawar sungguh ni macam dia pakai baju kelawar tapi carik. Tu jangan. Baju kelawar tu kan dah carik. Cari kat ketiak, cari kat macam-macam tempat. Dia pergi carikkan lagi. Memang kelawar dalam kelawar. Tu. Bahkan menjadi ketawa. Dan bersungguh-sungguh membaikkan. Dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya atas skala ghaibnya. Ini diharamkan. Dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya. Jangan buat khianat kat suami. Kesian suami. Waktu nak dapat gaji, baik dengan suami. Bila dah habis dah gaji, jauh dengan suami. Suami pun heran. Sebab apalah bini aku macam ni. Dekat-dekat nak gaji. Besok nak gaji ni. Hari ni baik lah. Baik sangat. Urut suami. Urut tu. Dari hujung rambut sampai hujung kaki dia urut. Sebab apa ni? Saja abang nak buat bakti, nak cari syurga. Dia kata. Padahal ada udang di sebalik kotiau. Ada udang di sebalik kotiau. Jadi dia buatlah baik. Sebab dia nak dapat duit lagi. Malam ni gaji dah masuk. Dia buatlah baik pada suami dia. Jadi itu jangan jadi sesuatu benda yang mengkhianati suami kita. Jangan khianat suami, dosa besar. Khianat tu pun dah berdosa. Apatah lagi khianat pada suami. Lagi bertimbun-timbun dosanya kepada diri dia. Kan? Dan meninggalkan perhiasan pada ketika ghaibnya. Bahkan dikata pula, sama ada pada hamparannya atau hartanya, dan memuliakan bagi isi rumah suaminya dan segala kerabatnya. Muliakan isi rumah suami dia. Kalau ada mak dia kat rumah dia, muliakan mak dia. Jangan mak elok suami pergi outstation, mak dia ada pula. Dia mula tengking habis mak dia. Dia tak tengking mak dia, dia tengking kucing. Tengking kucing. Dia kata kucing ni kerja hidup dia makan tidur, makan tidur. Kau ni apa benda kau nak buat ni? Dia marah kat kucing tu. Mak dia terasa tak? Mak dia pun naiklah wheelchair tu. Dia tolak pelan-pelan masuk dalam bilik. Sebab anak menantu dia perli kucing tu. Kata kat kucing tu untuk memerili mak betul dia. Ni jahat ni macam ni. Macam ni jahat. Janganlah macam tu. Ya Allah Akbar. Yang buat macam tu lah. Saya bukan cakap kepada orang yang dalam ni. Saya cakap kepada orang-orang yang di luar sana. Di luar sana. Okay? Pukul anak sindir menantu. Ya Allah kan. Macam itulah. Bahaya. Jangan.
Kemudian dia kata, dan lagi melihatnya ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyak. Kalau suami dia bagi sikit, anggap kata banyak lah. Itu disuruh oleh agama. Kalau pemberian suami itu sikit, dia merasai banyak-banyak. Masya Allah. Syukurlah bang, oh bagi KM 4,000 seminggu. 4,000 seminggu. La ilaha illallah. Hebat benar. Kan? Semacam kan. Jadi janganlah begitu kan. Kena rasa redha walaupun sedikit. Suami bagi apa, terima je lah seadanya. Okay. Terus maka segianya, ni cuba tengok ni. Maka segianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bahawa bersungguh-sungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Ta'ala. Ini untuk orang perempuan yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah, dia akan ikutlah apa yang Allah cakap. Apa yang Nabi cakap, dia akan follow apa yang Nabi cakap. Ini orang perempuan yang solehah. Untunglah. Sebab itu Nabi kata, ibu-ibu, macam-macam, kakak-kakak, perempuan, dengar yang elok. Nabi kata apa? Nabi kata, ad-dunya mata'un wa khairul mata' mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang salihah. Itu hebat tu. Wanita salihah itu adalah aset kepada negara. Sebab apa aset? Sebab dia perhiasan yang terbaik untuk dunia ni. Masya Allah, hebat. Dia bukan susah nak buat baik kan. Bukan susah nak jadi isteri yang solehah. Dia taat Allah cukup lah. Taat Allah, taat Rasulullah cukup dah. Dia secara automatik akan taat pada suami dia. Kalau dia dengan Allah dan Rasul pun gagal, maka dengan suaminya lebih-lebih lagi akan gagal. Tu je formula dia. Taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, jaga waktu solat, jaga waktu yang disuruh berbuat taat, buat semua yang disuruh oleh Allah, jaga benda haram halal, jaga makan halal haram. Insya-Allah keluarga dia akan bahagia selama-lamanya. Bahagia. Bahagia tu apa Ustaz? Bahagia tu macam-macam. Tenang, anak cerdik, anak bijak, anak jadi soleh, anak jadi solehah, isteri jadi solehah, suami jadi soleh. Macam tu lah. Kan? Malam ni jangan siapa-siapa tanya pasal jin, pasal sihir ke apa, jangan tanya. Yang tanya kitab Muhimmah. Ada orang dah PM saya. Saya ke Ustaz, anak saya 2 orang, lelaki dengan perempuan. Dua-dua tak bersalin. Saya kata memanglah dua-dua tak bersalin. Sebab perempuan je yang bersalin. Bukan lelaki tu. Tak, bukan macam tu Ustaz. Lelaki tu anak saya juga. Betul? Tak, menantu saya seorang lagi perempuan. Ya ke. Dia kata anak saya lelaki perempuan tak bersalin. Dia kata. Pelik je. Dia nak abang kata anak perempuan dia tak bersalin. Lepas tu menantu dia pun tak bersalin. Macam tu. Dia pergi sebut anak saya lelaki perempuan tak bersalin. Lelaki pun nak bersalin juga. Jadi kita pun tergezut sekejap. Tergezut sambil memikirkan. Ya ke? Ataupun tahap apa-apa. Betul soalan tu. Kan? Jadi ibu-ibu ayah yang dikasih sekalian. Dan berbuat kebajikan suaminya dan lagi minta redha kepadanya, maka iaitulah syurga atau neraka. Inilah kalau kita nak tahu. Kalau kita nak tahu kedudukan kita syurga ke neraka, tengok kebaikan kita pada suami kita. Kalau suami kita tu kita layan dia betul-betul, ya Allah. Tengah suami duduk kat depan sambil bawa balik kerja, dia mai bawa buah, dia mai bawa kuih yang kegemaran suaminya, Masya Allah. Dia bawa air sambil apa? Melenggang. Sambil melenggang-lenggang dia buat kan. Masya Allah. Jadi, benda yang boleh menyukakan hati suami. Cuba baca ayat Quran. Ayat Quran ni kata jelas dah. Punca orang perempuan terhadap si suami tu, Quran dah cerita in detail di dalam surah Ar-Rum. Baca ayat Quran. Mari saya baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu akbar. Allah kata apa? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu menjadikan manusia ini hidup berpasang-pasangan. Untuk apa? Supaya si suami memandang isterinya, tenang hati suami. Tenang hati siapa? Tenang hati si suami itu. Litaskunu ilaiha. Siapa yang tenang? Suami dia tenang. Apabila apa? Melihat isterinya. La ilaha illallah. Maknanya orang perempuan ni dia kena apa? Dia kena apa? Dia ada bahasa dia tu. Dia kena aksesori dia tu kena hebat lah. Aksesori dia tu kena hebat. Kena canggih sikit lah. Walaupun duduk kampung tapi canggih. Kan? Walaupun duduk di luar bandar tetapi canggih. Okey lah tu. Barulah orang kata apa? Barulah wow tu. Perkataan wow tu. Jadi maknanya dalam keadaan itu disuruh oleh Al-Quran supaya jadi manusia yang boleh menenangkan hati suami. Menenangkan hati suami. Apa dia ni duk cakap tu? Jangan tengok. Jangan cari apa kata aku lawyer buruk pula. Lawyer buruk ke? Mana ada lawyer buruk? Cakap betul lah kan. Pasang badan kamu. Pasang badan bukan pasang badan. Aksesori itu bagi bagus. Bubuh anting-anting, bubuh maskarat, bubuh apa? Bubuh apa? Indik-indik apa? Anting-anting. Bubuh lah macam-macam bagi nampak cantik lah. Jangan bagi nampak lari. Nampak Allah. Ni minah lampir ke, mak lampir ke apa ni? Dengar-dengar bini dia. Balik daripada terkejut sampai rumah pukul 1 pagi. Ketuk-ketuk pintu. Yang buka pintu ingat kod Janun. Rupa-rupanya tengok isteri dia dengan rambut berbelit-belit. Dengan rambut berbelit-belit satu hal. Dengan muka tu bedak sejuk, bertempek-tempek dengan timun tengah-tengah mata asal. Tu janganlah macam tu. La ilaha illallah. Bubuh lah gencu, boleh lah lipais ke bubuh lah. Kan? Bubuh. Jadi maknanya boleh itu dituntut supaya menenangkan. Supaya tenangkan. Kalau suami dia kata apa? Yelah, tak payahlah make up sangat-sangat. Sampai jadi wayang kulit Sri Asun ni. Sampai jadi wayang Cina ni besar. Suami dia tak suka lah tu. So, abang, you nak tengok I macam mana sebenarnya? You cakap lah dengan I. Alah, you pakai biasa-biasa pun tak apa. You kan, memang I suka tengok you macam orang kampung. I suka tengok you macam orang kampung. How you nak macam mana? You pakai kain batik je. Pakai kain batik. Lepas tu you pakai baju kurung. Baju kurung separuh tu. Orang panggil apa? Baju, apa nama? Baju Kedah. Baju Kedah tu je. Cukup lah pakai kain batik. Kain batik kita orang tak pandai pakai. Tak pandai pakai pula kain batik. Adalah mudah sangat pula. Apalah benda ni tu. Jadi maknanya pakailah. Yang penting suami suka. Ni suami tengok kedut dia ni. Kedut dia ni. Sampai berkedut-kedut dia ni. Sampai ada 3 line. Tu bahaya tu. Memang tak besar lah ni. Bini aku kau siapa ni? Assalamualaikum. Salam. Bini aku pun baru kenal. Kan? Seadanya lah ya. Seadanya. Jangan bertabarus sangat. Okey. Tak payahlah berbotok. Berbotok pula. Janganlah berbotok. Okey. Jangan bubur ni ya. Jangan bubur susuk. Susuk. Susuk bahaya tau. Susuk. Jangan bubur susuk. Susuk. Ambil jarum. Jarum masuk.
Suam pipi jauh. Malam-malam dia duk urut. Nak bagi pipi tegang balik. Busuk. Lepas tu tarik kat hidung. Tarik kat ni dahi. Tegang muka dia. Walaupun umur 78. Tegang tu muka tu. Bahaya. Nanti mati, kita scan tengok. Masuk x-ray tengok. Berjarum-jarum kita nampak dia. Bahaya tu. Kena buang tu. Nanti menyiksakan dia. Sebab tu saat ajal nak datang kepada diri dia. Itu bimbang. Tu jangan-jangan. Jangan buat benda. Siapa buat benda tu berdosa besar. Tanggunglah sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Sendiri buat, sendiri tanggung. Kemudian. Dan tersebut dalam Tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar dan dalam Nihayah bagi Ramli. Apabila zahir tanda derhakanya seperti kasar jawabnya. Tu buat tengok. Kasar jawab. Tu buat tengok. Siapa yang kasar jawab? Laki ke perempuan? Perempuan lah kasar jawab. Man. Suami panggil. Assalamualaikum ya. Buat apa tu? Adalah buat apa-apa. Sibuk tanya. Tu kasar jawab tu. Yang pergi mana tu? Jangan pergi mana-mana ya. Duduk rumah je hari ni. Biarlah. Biar. Kasar jawab. Tu kasar jawab. Laki tu masalah dia. Yang penting si isteri tu bawah pemerintahan suami. So kena taat pada suami. Kalau suami tinggi-tinggi suara, nasihat dia secara hikmah. Ni kita cerita hal seorang isteri. So jangan babitkan suami. Jangan babitkan suami. Mengajuk boleh, tetapi jangan sampai apa? Jangan sampai melarat. Sampai melarat jadi hal lain pula. Baru nak merajuk, lalas kali jadi pelik terus. Tu bahaya. Suami tak ada dalam cerita ni. Dalam cerita ni suami tak ada. Dalam cerita hal perempuan dia. So bila ustaz cakap apa ni, jangan kata suami pun boleh ustaz. Suami pun boleh. Tu kitab ni tak sebut pasal suami. Okey. Ini kita cerita tentang hal orang perempuan. Sebab kitab ni nak selamatkan orang perempuan. Supaya orang perempuan masuk syurga ramai. Kan ramai masuk neraka. Siapa dia orang perempuan? So nak selamatkan orang perempuan, maka disebut tentang hal-hal ehwal keperempuanan dalam kitab ni. Majoritinya di dalam kitab ni. Daripada orang lelaki punya hal. Orang lelaki nanti dia akan ada. Dekat-dekat nak habis kitab ni nanti, kitab Muhimmah ni dekat-dekat nak habis, dia akan masuk sikit hal orang lelaki, hal suami, hal anak-anak dia masuk sikit. Nanti baru dia buat conclusion semua. Macam tu. Periuk belanga terbang ustaz. Itu lagi bahaya. Jom terus. Mana ni? Dan masa muka pun tak boleh. La ilaha illallah. Masa muka pun tak boleh. Jangan ada masa muka lah dengan suami. Tolonglah. Macam muka. Jangan masa muka. Jangan masa muka kat suami. Kesian suami. Balik kerja penat-penat. Masam pula muka. Dia pejabat. Suami masam. Balik sini. Balik rumah. Isteri pula masam muka. Habislah. Kesianlah suami dia. La ilaha illallah. Kemudian daripada bersihnya dan berpaling kemudian daripada berhadapan, maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaan sunnah. Artinya hendaklah menakut ia akan seksa dunia ini dengan palu. Dia kata apa? Kalau si isteri buat masa-masa muka, tarik-tarik muka, jawab kasar-kasar, si isteri boleh bahkan diharuskan kena rotan dengan si suaminya. Bermaksud hukuman daripada suami dia. Palu tu maksudnya pukul. Bukan pukul tumbuk muka. Tak. Maksudnya hukuman daripada suaminya. Diharuskan untuk memberi hukuman kepada isteri dia. Tu. Dengar tu. Nak pukul kat mana agak-agak? Agak nak pukul kat mana? Agak-agak je lah. Pukul kat mana? Pukul kat mana? Siapa boleh cakap? Silakan. Pukul kat betis. Allah kesannya betis. Nanti nampak betis dia. Kena kesan pukul, kesian. Pukul kat tangan. Jangan kat tangan. Kesian. Tapak kaki pun kesian. Nanti jalan jongkik-jongkik. Kesian dia. Allah. Kenapa suruh tapak kaki? Kesian dia. La ilaha illallah. Sampai hati.
Tapak tangan pun jangan. Tapak tangan tak baik. Kesian dia. Tarik telinga pun jangan. Tak baik. Kesian tarik telinga. La ilaha illallah. Nampaknya macam saya ni memang tak pernah pukul isteri lah. Alhamdulillah. Sebab saya ada sifat kesianan tu. Sifat kesianan. Kat mana? Kesian kalau orang tua umur 60 tu kena pukul. Buruk. Kan? Kat Ponggong pandai pun. Kat Ponggongnya pukul kat Ponggong. Pukul kat Ponggongnya. Ambil lidi sebatang. Pukul kat Ponggong dia. Pek. Tak sakit. Terajang lagi. Terajang pun sakit. Tak sakit. Dah kata tak sakit. Janganlah kata tak sakit. Macam mengejek-ngejek, merendah-rendahkan dia pula. Kesian dia. Tak kena pukul. Lagi bagus. Masya Allah. Baiknya. Tak pernah kena rotan bagus. Saya pun tak rotan isteri saya. Tak rotan. Biarlah. Kita layan je lah. Dia orang kan penat-penat. Penat orang isteri ni penat tau. Duduk rumah, walaupun duduk rumah, penat tau. Basuh pinggan, basuh baju, kemah katil, basuh kain kita, basuh baju kita, iron baju kita, iron kepiah kita. Macam-macam. La ilaha illallah. Biarlah mereka nak buat apa pun, biarlah. Nak marah pun siapa kita. Kita bukan boleh buat macam mereka buat pun. Kita kalau boleh mengandung sama macam mereka, tak apa. Tu bahasa dia. Terima kasih sebab memahami. Memang aku faham. Memang aku faham sangat. Okey. Terus. Dah cukup. Jom terus. Dan berpaling kemudian daripada berhadapan, maka mengajarlah ia akan, dan lagi daripada berhadapan, maka mengajarlah ia akan isinya hal keadaan sunnah. Artinya hendaklah menakut ia akan seksa dunia ini dengan palu, dan lagi digugurlah nafkah dan gilirannya, dan hendaklah menakuti pula akan dia akan seksa akhirat dengan api neraka Allah, seperti mana firman Allah SWT, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Artinya segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu, maka ajarlah oleh kamu akan mereka itu. Ajar tu maksudnya apa? Maksudnya rotan dia. Maksudnya rotan. Ajar tu maksudnya rotan. Dia tak semestinya kita tuai rotan. Dah, jangan tuai rotan. Bagi amaran lisan dulu. Yang buat macam ni tak bagus. Kalau yang buat macam ni, abang lama-lama abang jadi darah tinggi yang. Nanti abang boleh jadi marah yang jangan buat macam tu yang abang sayang yang. Cakap macam tu elok tak? Sayang. Macam tu cakap macam tu. Dia pun jawab, sayang. Jadi maknanya ajarkanlah dia. Jangan pukul lagi. Cakap bilisan dulu. Lisan pun dah tak makan, dia kata lantaklah nak cakap apa pun cakap, dah aku kisah kau. Lagi dia garang lagi dengan kita. Ambil terus ambil apa? Ambil lidi. Pak. Tak sakit. Ayah kita orang tak pernah pukul kita. Bila kita kahwin ni first time you pukul kita. Kenapa you pukul kita? Dia marah pula kita. Dia pula fikir panjang pula. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut fahamlah kita. Kemudian dan sekiranya bahawa menyambut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang sahih keduanya, iaitu apabila bermalam oleh perempuan hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Ni cuba tengok ni. Isteri merajuk, tinggal tempat tidur, tak tidur dengan suami, malaikat laknat dia sampai subuh. Dengar tu. Maknanya isteri lari daripada bilik dia, kata, malam ni I tak nak tidur dengan you, I nak tidur depan, I nak tidur bilik anak, I tak nak tidur dengan you sebab you apa?
You kenit-kenit mata dekat perempuan tadi. Oh, merajuk. Lalu suami dia pun tak kata apalah. Biarlah. Nak tidur mana ikut suka kau lah. Nampak tu? Merajuk lah tu. Suami pula merajuk. Bila suami merajuk, dia pun lari. Siapa dia yang lari? Isteri lari pergi tidur tempat lain. Isteri pergi tidur tempat lain tu, sepanjang masa dia dilaknat oleh para malaikat. Sampai waktu subuh. Oh, dia. So, jangan buat macam tu lah. Tak nak lah. Kita ni kan rajin sembahyang tahajud. Kita kan rajin baca Quran. Kita kan rajin bertasbih. Kita kan rajin duduk dalam majlis ilmu. Kita kan rajin berzikir. Kita kan rajin berselawat. Tiba-tiba kita bab yang tu kita okey dah. Bab dengan suami kita gagal. Habis kita. Habis semua ni. Kena laknat ni. Laknat habis. Binasa semua. Wa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahanlah semua yang ada dalam grup ni yang sedang mendengar pada malam ni, mudah-mudahan Allah merahmati kepada kaum isteri, para isteri. Mudah-mudahan Allah muliakan para isteri semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ni takut ni, saya takut tau. Benda-benda macam ni saya takut. Kadang-kadang suami tu dia tak tahu isteri dia tu dah terjebak dengan kemukaan Allah disebabkan dengan perbuatan dia yang suami dia kata tak kisah dia buat macam tu. Takut tu. Bagaimana kalau suaminya redha? Ada macam mana? Suaminya redha? Ada. Apa ada? Macam mana tu? Panggilan Hajah Samsiah. Ada apa? Jadi maknanya begitu ah. Dia kata kalau ia akan tempat ketiduran suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Adapun jikalau tahqiqlah derhakanya. Apa maksud tahqiqlah? Confirm. Kalau suaminya redha tak apa. Suaminya redha tak apa. Kalau suami dia tak redha, kena laknat sampai subuh. Okey. Adapun tahqiqlah derhakanya seperti menegah ia daripada mengambil kesukaan. Suami dia suka, dia tak mau buat. Benda yang suami dia suka, semua dia buat indah tak indah. Suami dia suka makan apa? Makan mi goreng. Dia tak buat. Dia buat apa? Dia buat mi apa? Mi lain. Mi Jawa dia buat. Mi Jawa pula. Janganlah, buatlah mi goreng. Mi goreng basah. Suami kan suka mi goreng basah. Buatlah mi goreng basah. Dia macam tak faham-faham. Kadang-kadang pelik kan? Kahwin dah lama, tapi macam seolah-olah dia tak suka buat benda yang kebiasaan yang disukai oleh suaminya. Dia suka buat benda-benda, hari ni sedap pasal apa? Hari ni sedap. Minggu lepas tak sedap. Mana tahu hari ni pula sedap. Buat minggu depan. Kita pun kata, buat macam ni buat macam ni cukup Minggu depan tak jadilah. La ilaha illallah. Oh, akbar. Buat macam biasa. Macam biasa. Sekian dia maklum. Ini orang cerita kat saya, so saya sampaikanlah malam ni. Ini bukan cerita hidup saya. Orang ceritakan kat saya. Saya ni banyak ambil kes orang nak bercerai. So orang nak bercerai ni semua main tempek kat kepala saya. Tempek. Ustaz, saya macam ni, suami saya macam ni, isteri saya macam ni, Ustaz, saya menyampah dengan saya tak tahu nak buat apa dengan dia. Saya memang nak lari pada rumah. Macam-macam hal. Sepanjang saya berkhidmat 13 tahun ni, lebih kurang saya boleh kira lebih kurang 128 kes saya selesaikan. Termasuk yang nak kahwin ekspres. Hari ni hantar borang, besok nak kahwin. Lagi gila. Main-main. Hari ni hantar borang, Ustaz, besok kita orang nak kahwin. Kau gila kau. Betul Ustaz, ayah kita orang semua dah ready nak kahwin ni besok ni. La ilaha illallah. Terus kita telefon. Assalamualaikum Jemaah Agama Islam. Saya bermeja Ustaz Muhammad Naim. Besok ada orang nak kahwin besok, boleh? Boleh Ustaz. Tapi borang semua dah ada. Ustaz siapkan borang Ustaz ada. Dia dah ada HIV. Semua dah ada. Buat main sekarang. Kita dokumentasikan. Besok kahwin terus. Boleh. La ilaha illallah. Macam-macam kan. Pening tu. Kemudian, dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur syar'i, dia keluar rumah suka-suka hati dia, ya ilaha illallah. Dia keluar rumah suka-suka hati dia.
Suami dia balik-balik rumah cari. Mana sayang? Sayang pergi mana? I tengok orang mati. Suami dia baru balik daripada Lubnan tu. Setahun. Duduk di Lubnan setahun. Operasi. Misi di sana. Suami dia baru sampai rumah. Tengok-tengok di rumah tak ada bini dia. Bini tak ada. Suami dia kata apa? Yang kat mana? I tengok orang mati. Dia tengok orang mati. Yang hidup ni macam mana? Yang hidup ni macam mana? Yang hidup macam mana? Duduk sibuk dengan orang mati ni. Yang hidup ni macam mana? Suami dia pun marah kat dia. Kan? Yang hidup ni macam mana? Duduk tengok orang mati tu, yang mati, matilah. Ni yang hidup ni macam mana? Ini pun ada orang cerita dia. Ni pun berlaku dalam situasi masyarakat. Kalau pi tengok kawan dia meninggal, tak apalah juga. Ni pi tengok nenek kawan dia meninggal. Boleh terima akal. Nenek kawan dia tu meninggal. Ilah. Pening. Nenek kawan dia meninggal. Jauh beza dengan hubungan dia dengan dia tu, jauh beza. Jauh tu. Nak kenal, pernah sembang dengan nenek dia? Tak pernah sembang. Tak pernah sembang dengan nenek dia tu. Tapi pi juga. Baik sungguh. Kawan macam ni. Ya ilah. Tak ada kena-mengena pi juga. La ilaha illallah. Kan? Suami ni balik penat-penat ni, ingat kot dapatlah first impression baru balik daripada Lubnan ni, ingat kot dapat sambutan yang baik, kot ada surprise yang disediakan tanpa disangka-sangka. Kot lah ada macam tu. Tak ada apa. Suami balik-balik pecahkan pintu nak masuk dalam rumah ni sebab kunci tak ada. Naiklah pagar, panjat kawan ni. Satu orang kampung semua bakal dia tengok ni. La ilaha illallah. Masuk rumah, duduk melengung orang. Beri duduk pegang ni, topi duduk pegang ni. Manalah bini aku ni? Mana? Kan? Macam tu. La ilaha illallah. Tak ada buat macam tu lah makhluk orang. Kesian Saya nak tanya makcik-makcik lah, makcik-makcik, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian kan. Suami tak balik setahun. Apa respon kita nak menanti kepulangan seorang suami? Apa yang kita buat? Macam-macam. Kita dah siap dah masak makanan dia yang special yang dia suka. Kita dah siap dah katil yang wangi-wangi. Kita dah siap dah baju dia yang baik. Kita dah siap dah semua. Anak-anak ni kita pesan siap-siap mandi, siap-siap semua. Kita dah pesan dah diri kita pun kita dah siap wangi dah apa semua. Macam tu. La ilaha illallah. Kan? Macam pengantin baru lah. Kan? Macam seolah-olah baru kenal balik. Kan? Geram tak habis-habis. Kan? La ilaha illallah. Ni dia boleh pergi tengok mayat. Tengok mayat. Mayat tu bukan mayat kawan dia, mayat nenek kawan dia. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sedih tuan. Tu kadang-kadang orang tak maulah cakap orang perempuan. Tu kadang-kadang kena fikir. Biar fikir banyak, jangan cakap banyak. Biar fikir banyak, jangan cakap banyak. Fikir nak buat apa. Fikir apa nak buat persembahan apa. Fikir apa nak buat bagi dia suka. Fikir apa yang nak buat bagi dia gembira. Fikir apa nak buat bagi dia sejuk hati. Fikir macam tu. Okay, terus. Weh, pandainya campur-campur. Okay. Bahkan dia kata apa pula? Dan tiada berulang derhakanya, maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat ketidurannya. Hal keadaannya sunnah jangan dipalu. Tu dia. Dia kata apa? Kalau tak mahu pukul isteri, maka tinggalkan tempat tidurnya. Contohnya apa? Yang ni suami tak apa. Suami kata, you tidurlah bilik ni. I nak tidur tempat lain. Kenapa abang tak nak tidur dengan saya? Sebab you perangai macam ni, I dah larang you jangan buat macam ni, you buat juga, you memang tak dengar cakap I. So I sekarang ni, I nak duduk di luar, I nak tidur kat luar. You tak apalah, you tidur je kat dalam. Sebab apa? You tak nak dengar cakap I. Oh ya ke, tak apalah bang, kalau abang nak tidur kat luar, tidurlah bang. Tapi, janganlah macam tu. Tak bang, you tak nak dengar cakap, you nak dengar cakap I kata nak. Dia kata, I minta maaf lah sebab I buat
bagi you terluka hati you, bagi terasa hati, minta maaf banyak-banyak. Dan dia pun minta maaf, dia pun maaf. Itu cara-cara mengajar ni macam tu. Okay. Ustaz dah tunggu kot tapi flight delay. Habisnya bagi tahu lambat balik. Pula. Boleh jadilah. Mungkin. Satu daripada 1000 kes macam tu lah. Satu daripada 1000 kes macam tu lah. Mungkin. Maybe. InsyaAllah. Tetapi kata Imam Nawawi, cuba tengok kata Imam Nawawi, dipalu ia artinya harus bagi suaminya berbuat akan yang demikian itu dengan syarat mengetahui akan memberi faedah oleh palu itu. Intaha dan tegahlah dengan perkara yang macam tu. Jadi maknanya disuruh Imam Nawawi suruh pukul isteri. Tapi pukul ala kadar lah, jangan pukul sungguh-sungguh macam balas dendam tu, jangan. Pukul untuk mengajar, pukul untuk mendidik. Pukul di mana tempat banyak lemak sekali, pukul kat situ. Sudah tentulah di mana? Di bontotnya. Pek. Macam tu. Jadi tak sakit lah kan. Memang tak sakit tetapi terasa sampai ke hati. Terasa sampai ke hati. Jadi maknanya ambillah intibar bila orang pukul macam tu. Janganlah buat indah tak indah atas apa yang diberi pengajaran tu. Ambillah faedah. Jangan ambil pada negatifnya, ambil pada faedahnya. Okey. Barulah bahagia, rukun rumah tangga kita tu. Saya pula nak mengajar. Siapa saya? Baru kahwin 18 tahun. Saya yakin makcik-makcik lagi lama lah, lagi hebat daripada saya. Umur dah kahwin, dah ada yang dah kahwin 30 tahun, 40 tahun. Masya Allah, dah masak dah perangai suami, dah masak dah perangai anak-anak. Hebat Okey, tentu. Kemudian, dan tiada harus dipalu di atas mukanya atau berdarah pecah-pecah. Ni tak boleh, muka tak boleh. Muka haram. Tak boleh flying elbow, tak boleh sepak, tak boleh tumbuk, tak boleh. Muka semua tak boleh. Muka tempat kemuliaan seorang perempuan. So jangan pukul, jangan sentuh, jangan khianat pada muka isteri. Jangan khianat. Kalau pukul juga haram. Saya nak pesan kepada para isteri yang ada dalam ni, dengar elok-elok. Apabila kita tak suka kepada suami kita, sedangkan kita baik, tetapi kita dikhianati, kita dizalimi, kita didera oleh suami kita sehingga terkoyak-koyak habis tisu-tisu kita di dalam urat-urat kita ni. Sampai lebam biji mata. Kalau dah kita tak suka kepada suami kita, ada satu saluran, iaitu dengan kita pergi buat laporan di hospital, ambil laporan tersebut di atas apa yang kita sakit ni, kemudian submit di balai polis dan ambil laporan balai polis juga berserta dengan laporan hospital, kemudian pergi ke mahkamah dan laporkan apa yang berlaku kepada kita, maka tertalaklah ia dengan talak khul'i, walaupun tak dilafazkan oleh suami untuk nak mentalakkan kita, tetapi kita ada satu saluran yang boleh membatalkan perkahwinan kita dengan cara tu. Tu je. Tapi selalunya majoriti sayang kat suami dia. Biarlah ustaz dia tumbuk mata kita, yang penting hati kita dia tak tumbuk ustaz. Alhamdulillah. Biarlah dia nak marah kita apa pun ustaz, yang penting hati kita, love kita dalam hati kita ni tak pecah. Pula. Hebat. Sampai macam tu sekali kan. Dia sayang suami dia tu. Dia kata, ustaz, inilah cinta saya awal dan terakhir ustaz. Saya tak ada dah orang lelaki lain ustaz. Syukurlah dapat dia. Walaupun dia suka panas baran, tak apa, saya telan dia ustaz. Yang penting saya bahagia dengan dia ustaz. Bahagia celah mana kak? Bahagialah ustaz. Dia bagi duit kat saya. Dia beli semua kereta kat saya. Dia beli semua keperluan saya. Semua saya nak, semua saya dapat ustaz. Saya yang salah sebenarnya dalam hal ni. Pandai dia. Itu pandai dia. Ini pandai macam-macam kerana kan. Wah,
Ada orang macam tu kan? Ada orang macam tu. Saya dah pernah jumpa orang macam tu. Tetapi, mana dia? Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah. Ya, maka jadi haram pula itu kerana bahawa sesungguhnya menyeksa akan orang dengan tiada faedah, dan tiada harus pula palu akan perempuan yang menderhaka itu sampai 40, dan akan lainnya itu 20. Inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Tu. Jadi maknanya tinggal suaminya sampai berhari-hari, kan? Sampai dikecewakan, sampai dikhianati. Semuanya itu ditegah oleh syarak kita yang buat. Adapun seksanya, adapun seksanya pada hari akhirat, jikalau derhaka perempuan itu sebab minta talak. Siapa minta talak, dia berdosa besar. Dia kata apa? Kalau derhaka perempuan itu sebab minta talak dengan tiada sesuatu kesakitan yang tiada haruskan oleh syarak, niscaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Tu dia. Kalau minta talak, haram cium syurga. Syurga tu berapa tahun, berapa ribu tahun perjalanan tu, dia tak dapat bau langsung. 70,000 perjalanan dia duduk di Malaysia. Syurga tu 70,000 tahun perjalanan tu, dia tak dapat bau. Tetapi orang yang bertakwa, walaupun 70,000 tahun perjalanan, tetapi dia dapat bau, dapat menghidu bau syurga tersebut. La ilaha illallah. Yang tu tak boleh nak, isteri dah redha nak buat lagu mana. Itulah ceritanya. Kan? Kemudian, mana tadi? Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataan, nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka. Cuba tengok. Kalau buat derhaka dengan lidahnya, maka digunting lidahnya nanti di dalam neraka Allah. Tarik lidah, gunting. Tarik lidah, gunting. Tarik lidah, gunting. La ilaha illallah. Macam mana ni? Jangan sakiti lidah kita tu kepada suami kita. Jangan sakiti suami kita dengan lidah kita. Kan? Cakap elok. Walaupun geram. Walaupun geram dan bengkak. Kan? Sabar je lah. Kan? Sabar. Biarlah kita sabar tu lebih terbaik bagi kita daripada kita menyakiti hati dia. Sabarlah. Itulah, mana-mana orang yang baru kahwin pun saya selalu sebut, sabar itu adalah perisai kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya kata, betul ke Ustaz? Betul. Tak ada resipi lain dah. Sabar je. Lepas tu dia pun kahwin seminggu, 2 minggu, sebulan telefon saya. Ustaz, saya rasa nak cerai lah dengan isteri saya. Ustaz. Saya dah menyampah. Baru kahwin sebulan dah menyampah. Bukan dah bercinta 6 tahun, 8 tahun dah. Ya Ustaz, memang cinta 6 tahun, 8 tahun. Tak sangka panggil dia macam tu Ustaz. Saya kata janganlah macam tu. Itulah sebaik-baik pasangan kita yang sudah diaturkan Allah pada kita. Terimalah seadanya. Baik buruknya itu telan je lah. Allah Maha mengetahui. Itulah pasangan yang terbaik untuk kita, yang dijanjikan Allah sejak azali lagi. Kita bagi nasihat macam tu lah. Dia pun senyap. Keluar air mata ni. Sembang kita ni, keluar air mata. Ustaz, saya nak cerai dengan dia. Jangan. Saya tak boleh hidup lah dengan dia. Boleh. Allah ada bagi yang terbaik tu. Kita duk cakap macam mana? Kita duk seletok dengan dia ni. Nak redakan semua apa yang dia rasa risau tu. Nak bagi redakan. Penat tu, kerja macam tu. Yang tu masalah yang paling kritikal bagi saya tu kalau nak urus hal-hal rumah tangga orang. Mai pula bini dengan tak apa-apa dengan pakaian dia. Mai pula suami dengan cara dia. Macam-macam PN dua-dua orang. Isteri mai bawa beg pegang macam tu. Bawa beg pegang macam tu. Jalan. Ya ilah, sotong mana lah main ni. Sotong kurita ke sotong mangkuk ayun mana lah main. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ada. Nak cakap dengan Ustaz mana? Meja Ustaz Naim ada. Ada. Masuklah bilik ujung tu. Masuk.
Assalamualaikum, khabar. Lama, sotong. Allah, sabar je lah kan. Itulah. Nak cerita sikit lah, yang tu je lah. Jadi maknanya, selamatkan keluarga kita daripada bercakap benda-benda yang menyakiti hati suami kita tu, hindarkan. Okay? Saya yakin ni dalam ni semua orang baik-baik. Saya punya insting saya dalam ni semua orang baik-baik. Mudah-mudahan Allah makbulkan apa yang saya rasakan dalam hati saya. Saya kata dalam ni semua orang baik-baik, orang yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita punya kesolehan itu hingga ke akhir hayat kita. Dan mencapai redha Allah sampai ke syurganya nanti, insyaAllah. Amin. Sikit lagi ya. Nabira. Relax ya. Relax. Kejap ya. Ada pun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu dah. Adapun seksanya pada hari akhirat jikalau dahakanya perempuan itu sebab minta talak, dah. Dan jikalau dahakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya yang saya digunting lidah, dah. Dan jikalau dahaka sebab keluar daripada rumah, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya, yang saya digunting rambut kepalanya di dalam neraka Allah SWT. Itu dia. Kalau keluar rumah, dedah rambut dia, nanti di dalam neraka Allah gunting rambut dia. Gunting rambut dia. Gunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah setakat tu. Berarti dekat situ saya dah tanda. Saya tanda dengan ni. Ni tanda ni. Nanti tak salah. Lepas ni tak tanya dah. Persoalan apa ya? Tak tanya dah. InsyaAllah. Jangan tanya lagi kan. Okay. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Ada 3 minit untuk soalan. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni apakah hukum jadi mak andam, tukang makeup pengantin atau Andam tu lelaki ke sebagainya? perempuan? Mak andam perempuan. Andam perempuan tak apa. Mak andam tu perempuan. Yalah, Andam kita perempuan tak makeup apa. Macam mana? tak apa. Macam mana? Kita lah mak andam tu. Kita perempuan, makeup perempuan juga. Betul, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kita cari qarinah dulu. Apa masalahnya? Ada benda-benda yang meragui tak? Tak ada kan? Tak ada. Dia pun makeup kita, touch up bedak. Dia ada touch up benda-benda yang dilarang tak? Tak ada kan? Jadi dia touch up tu, kita pun seronok, kita pun elok semua. Okey lah. Dia suruh kita pakai tudung, kita pakai tudung. Dia makeup pula tudung kita. Dari sudut kelembutan dia tu yang terlampau-lampau tu, biarlah kat dia. Tak ada masalah pun. Itu memang hal semula jadi bagi diri dia. Adapun si mak andam tu pergi makeup lelaki. Yang tu ada perbahasan. Sini cek nak makeup sikit ya. Okay, kejap ya. Itu mula. Ni kenapa rambut kau macam ni, ada ketak-ketak sikit ni, kita berbual sini sikit ya, kejap ya. Sentuh haram. Tak sentuh, macam mana tak sentuh? Mesti sentuh juga. Kalau pakai glove tak apa lah. Tapi larat nak pakai glove. Larat nak pakai, tak pakai lah. Kalau jenis-jenis macam tu tak pakai lah. Okay, jadi eloknya berpada-pada lah. Tak payah ada makeup sangat. Sekadar-kadar mana yang perlu sajalah, yang disukai oleh agama. Bahkan agama kita kata apa? Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabaruj. Apa maksud tabaruj? Melampau-lampau dalam berhias. Itu ditegah oleh Al-Quran kita. Okay. Allah Ta'ala. Lain soalan? Kalau suami jenis hati tisu, isteri pula jenis suara kuat. Suami cepat terasa. Dosa ke Dosa? Terasa suami, dosa lah. Kalau suami tak terasa, tak apa. Macam saya lah. Saya balik rumah. Isteri saya cikgu.
Dia jekah dekat sekolah tu kuat. Suara cikgu ni memang kuat lah. Muhung lah kalau suara cikgu slow. Tak ada je. Dia jekah kat tu. Dia pula guru bertugas jaga pintu pagar. Siap. Kalau dia bertugas, minggu dia bertugas tu, dia berjerit ya. Jangan lagi. Semua bukan dengar ni. Memang suara memang kilat menyambar punya. Suara guru punya suara tu. Dia lupa, dia balik rumah. Dia jekah macam tu kat anak-anak dia. Kan? Kita kata, hey! Kita bunyi air dia sikit, dia kata, sorry, silap lokasi, dia kata. Terus slow. Terus tak jadi. Sebab dia tahu dalam tu, ada lebih garang lagi daripada tu. Ada harimau yang menanti dalam tu. Tapi harimau tu pun kadang-kadang jadi hamster. Lelaki yang sabar banyak kan. Orang lelaki sabar banyak. Dia mana ada. Nak marah pun tak sampai hati. Okey, jadi lain apa lagi? 1 minit lagi. Dah habis. Jom kita baca surah Al-Mulk. Habis kan? Betul kan? Dah cukup lah. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita baca doa. InsyaAllah. Dah baca dah surah Al-Mulk? Dah baca dah? Belum. Belum. Apa ni Ustaz Lain ni? Mereka ni tak nak baca. Ustaz baca. Ustaz Lain ni tak nak baca ni. Okay, jom kita baca. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه
أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, kami berkumpul dan mendatangkan unta-unta azim dan membesarkan-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, kemuliaan yang berterusan, serta kasih sayang-Mu yang berterusan buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mentaati-Mu dan jauhkan kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang lalai daripada mengingati-Mu, wahai Allah. Allahumma yassir lana wa aslih lana fi umurina fi dunya wal akhirah. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam yang penuh dengan keberkatan ini juga, wahai Allah, apalah kiranya Engkau selamatkan kami semua, wahai Allah. Selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah, selamatkanlah kedudukan kami, ahli keluarga kami, anak-anak kami, wahai Allah. Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaanmu dan di dalam peliharaanmu sentiasa, wahai Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.